Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Azam Zarina binti Jalaluddin dalam kelas Bahasa Melayu PDPR tahun 4 SK. Tema yang kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 15, Aku Anak Watan. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini, Hari Pendaftaran Negara dalam standard pembelajaran 1.2.3. Dari segi standard kandungan 1.2 ini, kita akan bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Dari segi standard pembelajaran 1.2.3, kita akan bersoal jawab untuk mendapatkan penjelasan. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat bersoal jawab untuk mendapatkan dua penjelasan berdasarkan bahan grafik dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan pula, murid dapat bersoal jawab untuk mendapatkan satu daripada dua penjelasan berdasarkan bahan grafik dengan betul secara individu. Cikgu harap murid-murid telah bersedia di rumah dengan kemahiran mendengar dan bertulis. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 101. Dalam tajuk kita pada hari ini, Hari Pendaftaran Negara. Ini ialah paparan yang terdapat di dalam buku teks kalian, Aku Anak Watan. Jadi kita perlu membaca teks ini bersama-sama supaya kita dapat memahami kandungan ataupun isi maklumat yang terdapat dalam topik kita pada hari ini. Hari Pendaftaran Negara. Zara dan keluarganya ke Carnival Hari Pendaftaran Negara. Hari Pendaftaran Negara, tarikh 15 hingga 16 Oktober 2021. Antara peranan Jabatan Pendaftaran Negara: permohonan My Card bagi kanak-kanak 12 tahun, permohonan gantian kad pengenalan rosak, mendaftar kelahiran, kematian dan perkahwinan, permohonan taraf kewarganegaraan. Untuk pengetahuan kamu, kita membuat My Card ini apabila kita telah genap 12 tahun, ya. Jadi 12 tahun bermakna kamu berada dalam tahun 6, ya. Bila kamu tahun 6, tiba tarikh pada hari lahir kamu, kamu bolehlah mengajak ibu bapa kamu untuk membuat My Card. Okay, mari kita lihat ciri-ciri keselamatan dalam My Card. Ciri yang pertama dalam My Card ini, jika kamu lihat di sini, nombor My Card tulisan laser, ya. Kenapa pula ada tulisan laser? Untuk mengelakkan nombor My Card daripada ditoreh. Ya, di sini. Okey, yang kedua bawah ni cetakkan pelangi. Ya, memantulkan cahaya pelangi apabila terkena cahaya. Okey, ini ya keaslian My Card yang perlu kamu tahu ciri-ciri keselamatanya. Yang ketiga, image tulisan laser. Ya, ada gambar yang kedua di sini. Ya, gambar kedua pemilik My Card di sini. Ya, kalau dulu tidak ada ya image ini. Ini adalah My Card yang terbaru yang terkini, dan kepada mereka yang belum menukar My Card, bolehlah berkunjung ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukar My Card. Okey, kita lihat di sini. Nombor My Card tulisan laser, mengelakkan nombor My Card daripada ditoreh tadilah. Sinaran UV pelbagai warna, ya. Dalam My Card ni ada variasi warna pada My Card tulen. Ya, nah, cuba kamu lihat, kalau adik-adik kamu ada My Card, cuba lihat ada tak ciri-ciri yang cikgu nyatakan tadi, ya, perlu ada. Okay, kita lihat di sebelah sini ya, ciri-ciri keselamatan My Card ni cikgu ambil daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Ya, mungkin lebih jelas dan kamu nampak sama je macam topik dalam buku teks ni. Ya, cubanya di sini dia ada pertambahan sikit chips 80K, ya. Di mana di dalam My Card kita ni boleh menampung, ya, ada chip untuk menampung maklumat-maklumat yang kita boleh gunakan. Contohnya kalau kita pergi bank, ya kan, kita pergi bank, ada simpanan maklumat-maklumat tentang bank, ya, maklumat tentang diri, ya, segala butiran peribadi, apa saja yang menggunakan My Card ini boleh digunakan kerana ia boleh menampung, ada chip yang boleh menyimpan maklumat di situ, ya. Inilah amat penting yang My Card ni, jika hilang dan sebagainya, kita perlu membuat laporan polis, ya. Kerana untuk membuat kad baru, My Card baru, diperlukan laporan daripada pihak polis. Okey, mari kita lihat peranan-peranan, ya. Ni cerita tentang Zara dan keluarganya ke Carnival Hari Pendaftaran Negara, ya.
Dan di situ dia dapat mengenali peranan Jabatan Pendaftaran Negara. Yang pertama mestilah membuat permohonan MyKad. Ya. Tadi cikgu dah bagi tahu, jika kamu dah umur 12 tahun nanti, kamu boleh memohon untuk membuat MyKad. Okay. Yang kedua, permohonan gantian kad pengenalan rosak. Ya, rosak, hilang dan sebagainya, kita boleh buat permohonan baru. Ya, tapi perlulah buat laporan pada boleh. Kalau gantian rosak tu, kita bawa je kad pengenalan kita yang rosak tu ke Jabatan Pendaftaran Negara. Ya, dia perlu akan menggantikan dengan yang barulah dan tempoh-tempoh tertentu. Yang ketiga, boleh mendaftar kelahiran, kematian dan perkahwinan. Ya, jika kamu, mak kamu dapat bayi baru, ya, adik baru, jadi di sinilah tempat pendaftarannya, Jabatan Pendaftaran Negara. Bila dah ada nama yang sesuai, pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara selepas bayi dilahirkan. Okay, kemudian akan dapatlah surat beranak. Ya. Okay, yang seterusnya, permohonan taraf kewarganegaraan. Ini bagi mereka yang duduk dan tempoh yang lama dan ingin memohon taraf kewarganegaraan, di sinilah juga perlu membuat permohonan. Ya. Jadi ciri-ciri keselamatan MyKad yang perlu kamu tahu dan cuba kamu selidik, ada tak MyKad itu mempunyai ciri-ciri yang cikgu nyatakan sebentar tadi. Okay, ini teks tentang Hari Pendaftaran Negara. Kita teruskan. Ya, aktiviti di sini kita perlu bersoal jawab untuk mendapatkan penjelasan. Ya. Yang pertama, ya, ini Zara dan ayah dia. Zara, soalan dia, ayah, banyaknya aktiviti karnival ini. Okay, apa respon ayah dia? Betul Zara, Jabatan Pendaftaran Negara mengadakan karnival seperti ini pada setiap tahun. Ya. Mengapakah karnival ini diadakan ayah? Berdasarkan maklumat yang kita baca tadi, kita tahu tugas-tugas yang perlu dijalankan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi, bila Zara bertanya karnival ini diadakan untuk apa, ayahnya memberikan respon, karnival ini diadakan untuk memberikan maklumat tentang peranan Jabatan Pendaftaran Negara. Antaranya, memproses permohonan MyKad bagi kanak-kanak 12 tahun dan menguruskan permohonan gantian kad pengenalan yang rosak. Selain itu, Jabatan Pendaftaran Negara juga menguruskan pendaftaran kelahiran, kematian dan perkahwinan serta permohonan taraf kewarganegaraan. Ya, maklumat yang tertera tadi, peranan Jabatan Pendaftaran Negara tu kita masukkan dalam dialog ayah ini untuk menjelaskan soalan Zara tadi. Jelasin murid-murid. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan daripada ayahnya. Zara, apakah ciri-ciri keselamatan kad pengenalan? Kita lihat apa penjelasan Zara. Ciri-ciri keselamatan kad pengenalan ialah nombor MyKad menggunakan tulisan laser untuk mengelakkan daripada ditorik. Mempunyai imej tulisan laser iaitu gambar kedua pemilik MyKad, mengandungi cetakan pelangi apabila terkena cahaya dan sinaran UV pelbagai warna bagi melambangkan ketulinan MyKad. Ya. Inilah ciri-ciri keselamatan MyKad yang perlu ada. Ini original, ya, tulen. Ya. Kalau kita nak tahu sesuatu MyKad itu tulen ataupun palsu, kita boleh merujuk beberapa ciri-ciri keselamatan ini pada MyKad tersebut. Kita teruskan dalam aktiviti yang seterusnya, itu latihan interaktif world games. Di sini cikgu ada sediakan sedikit permainan tentang tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Kamu boleh pergi pada video penerangan di bawah, kamu klik link interaktif world game, kamu boleh bermainnya secara dalam talian. Cikgu mengharapkan kamu dapat menjawabnya dengan betul dan tepat. Hari ini juga cikgu ingin kongsikan nilai murni kita pada hari ini, iaitu sikap bertanggungjawab. Ya, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengamalkan sikap bertanggungjawab, ya, untuk menjaga identiti kita sendiri, iaitu MyKad. Ya, pastikan MyKad kita ini disimpan sebaik-baiknya dan pastikan jangan kamu menghilangkannya sesuka hati. Pastikan kamu menjaganya dengan betul dan teliti supaya ia tidak dicuri ataupun diambil oleh orang lain. Kerana ya, kehilangan MyKad ini amat merisaukan kerana segala maklumat tentang diri, akaun dan sebagainya ada di dalam chip dalam MyKad tersebut. Sekiranya berlaku kehilangan, kita perlu membuat laporan di Balai Polis untuk membuat permohonan kad baru. Ya.
Jadi, ini penting ya. My card ni amat penting. Untuk bila kamu dah berumur 12 tahun nanti, jagalah my card kamu sebaik-baiknya. Simpan di tempat yang mudah diambil dan elakkan daripada kehilangan. Sampai di sini saja topik PDPR kita pada hari ini. Kita akan berjumpa dalam video PDPR yang seterusnya. Ingat pesanan saya. Anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.